stokin, katakan saya dah wuduk tadi, and then now saya pakai stokin. Saya nak pakai lah, sebab lalang memang sejuk pun. Nak tunjuk kat korang sekali. Okay, saya tadi dah wuduk kan, saya pakai stokin, pergi kerja, office, bla bla bla. Tiba-tiba kena dah masuk Zohor, saya kena ambil wuduk sekali lagi. Malaysia punya style, buka stokin, pakai selipar, TikTok kalau boleh. Lagi afdal kalau ada terompah. Tahu pasal apa, kita memang suka terompah, walaupun dia sangat bahaya tau. Terompah sangat bahaya, dia lah tinggi, lepas tu dia licin, kayu. Tak tahu pasal apa, itu mungkin zaman dulu punya style selipar Jepun tak ada lagi. Okay. So TikTok, ambil lah wuduk macam biasa, mengikut. Ada 9 orang sahabat Nabi meriwayatkan bahawa stokin tu boleh disapu saja, tak payah buka. Antara sahabat yang meriwayatkan dia ialah Ali, Ammar Ibn Yasir, Ibn Mas'ud dan lain-lain. Dan pendapat ini yang boleh sapu stokin tu dirajihkan ataupun diambil oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili tu, yang saya akan sebut tu, penulis buku ni lah. Apa maksud sapu stokin? Saya dah wuduk tadi, saya dah pakai stokin sekarang, batal lah wuduk saya pergi toilet dan sebagainya, tapi stokin masih dipakai. Pergi toilet tak semestinya buka semua kan? Okey, pergi toilet, habis dah berjunub lah ni, ada perlu ambil air semayang. Masa saya ambil macam biasa. Bila sampai ke kaki tu, saya tak payah buka stokin, tapi cukup saya buat macam ni. Air kan, bukan simpan air tau, just take, and then kaki ni sapu atas dia. Dah. Sapu sekali kaki kanan, sekali kat kaki kiri. Dah boleh solat dah. Dan benda ini boleh bertahan 24 jam bagi orang yang bermukim, dan dia boleh tahan 2 jam bagi orang yang musafir. Easy. Musafir boleh simpan stokin terus je. Bagi orang yang duduk Malaysia je, yang tak suka pakai stokin dan tak suka pakai kasut, dia takkan faham fiqah ni. Dia takkan faham. Dia kata slipper masuk je lah kan. Aku tak faham pasal apa dia nak pakai stokin. Bagi orang duduk kat negara sejuk, dia akan sangat bersyukur, nasib baik ada fiqah macam ni. Sebab dia takkan buka stokin 2 hari 3 hari, tak apa. Satunya tak berperlu sangat pun. Nombor 2, buka je rasa macam nak mati. Buka je sejuk. So alhamdulillah, ambil air semayang sikit-sikit, simple kat kaki, dah boleh semayang dah. Sebab stokin yang sama dia akan bawa tidur semua tau, sebab sejuk. Try lah pergi negara sejuk. Semoga Allah bagi rezeki pada kita semua untuk merasa, baru kita faham fiqah ni. Baru kita yes, we are talking about stokin as token. Yang saya kata good. Sister tanya, bukankah itu sapu khuf? Khuf yang kita belajar kat sekolah ialah stokin yang dibuat daripada kulit. Faham tak? Korang tak ingat ni? Tak ingat kan? Itu memang ada dalam fiqah, dekat sekolah pun belajar. Yang itu ulama sepakat. Tapi sapu stokin kain macam ni ada perbezaan pendapat. Sebab tu saya kata ulama ni, yang alim ni, siapa ni? Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni, dia terima pendapat yang dia kata boleh buat. Dia tak ada beza hukum antara stokin berbentuk kulit ataupun berbentuk kain. Tak ada masalah. Sebab Nabi tak pernah pula cakap make sure kulit kalau kain jangan buat tau. Nabi tak pernah cakap gitu. Cumanya budaya Arab waktu itu, dia orang lagi suka pakai yang kulit tu. Sekarang pun dia pada jual tau. Kan? Ada juga orang pakai kat Malaysia, cuma tak sesuai sebenarnya, sebab kita panas. Stokin kulit. Boleh terima tak? Boleh. Pada saya memang rasa benda ni mudah dan saya buat. Saya sapu atas stokin saya kalau saya travel. Bukan bawah, bukan apa, dan dia tak banyak syarat lah. Dia kena rata ke tak, dia just sapu. Macam ni. Tak ada ilal ka'bain, betul. Tidak ada sampai buku lali ke apa, tak ada. Dan makruh lah basuh stokin tu pada pendapat saya. Habislah bau. Tak perlu saya. Tak perlu. Dah tak ada cerita, dah kulit dah. Sapu atas stokin saja, dah. Dia tak payah air banyak ke sikit, itu tak ada syarat. Sapu aja. Siapa yang agak selesa nak cuba lepas ni, kalau nak buat,
Siapa, saya nak tanya je lah, dengan cara saya explain, siapa yang dulu tak pernah buat tapi rasa macam aku rasa okey ni, boleh buat? Siapa yang agak confident? Nak tahu je cara saya cakap ni cukup confident ke tak lah. Itu saya nak tahu. Kalau di luar negeri memang keadaan sejuk, You memang buat? tapi kalau di sini air banyak dengan keadaan senang, You tak buat? Okay, sister kata kalau dekat luar negara tempat yang sejuk dia buat. Kalau kat sini dia rasa tak ada keperluan. Siapa yang nak cuba agak-agak kat sini, di Malaysia? Nak cuba kan? Boleh Okay, no problem. Alhamdulillah. Good. Ada doktor yang nampak dia macam buka tak ada beban je. Macam ada lubang tak ada beban. Jari dia kartun juga so kata. untuk buka, saya tak payah remove the whole thing, you just buka, Yang ambil wuduk, ambil duduk. then you can wipe. Shoo. Baguslah dia. Tapi Sangat mazhab Malaysia lah tu. Sesuai lah. Puan, confident? Tak go tak buat. Bila kita dah biasa, tak ada masalah. Nice. Okay, settle. Stokin sudah. Apa lagi pasal semayang? Pasal wuduk. Habiskan tu. Sister tanya, boleh tak main spray-spray air? Jawapannya boleh. Yang penting air itu cukup untuk meratakan ke seluruh badan. dalam kapal terbang ada attend training session banyak-banyak. Ada misalnya ini di end tak tahu yang mana satu. Betul. Satu suka selalu bodoh dalam bilik air kapal terbang, which is quite critical untuk buka, especially for perempuan, stalking lah. Okay. lah. So kita nak buat apa? So in the end dia kata bawa spray, Bawa spray. pakai spray. Yes. Ada satu pendapat lah kata, buat apa susah-susah. Yes. This is anak saudara tuan guru di atas di Kelantan. Alright. Dia kata, kamu saja cari tempat yang ada debu, yang tak orang tak sapu. Okay. Just tayamu. So when I referred back to the other ustaz, dia kata, no lah, why go for that easy one when you can just spray and Bismillah. wuduk, dia kata. So which is which now? Dengar ke? Mana-mana pendapat. Atas kapal terbang, air susah dan kalau ni kena beratur. Kalau semua orang Islam susah. Ada masa kita bersyukur tak ramai orang Islam. Boleh ambil wuduk slow-slow, relax. Ada masa jahat kita Kalau pergi haji memang jam lah. Beratur lah kau, tunggu sebab semua geng-geng ustaz nak semayang. Dapat pula geng-geng makcik yang susah nak angkat kaki atas singki. Tunggulah korang. Tunggulah. Sebab dia slow nanti. Yes, memang susah. Jadi adalah ustaz-ustaz kita kata bawa spray masing-masing sambil duduk je kan. Yes, itu satu jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian lagi tu apa? Tayamum je. Sebab air susah nak dapat. Tak payah nak berangkut-angkut air. Tayamum je. Tayamum kat mana? Ada orang kata bawa pasir sendiri. Pasir kan beli tanah tu. Dia panggil apa, taharah ke apa tak. Okey. Ada lagi satu golongan ulama kata tayamum ni ialah sentuhan kepada apa-apa permukaan yang open, yang pernah terkena debu, tahu tak? Sebab Nabi pernah sapu kat dinding dia, kemudian dia buat macam ni, kemudian dia buat macam ni, kemudian buat macam ni, dan dia semayang. Satu kejap lagi. Good question tu. Tahu dah mesti kena punya. Yang nampak fiqah ni macam panjang, tapi tak apa, saya suka nak explain biar kita happy kan, biar kita puas hati. So sentuh kat ni, tak ada pula Nabi nak cari mana pasir. Betul? Maknanya apa saja permukaan okey mengikut satu kumpulan ulama. Satu kumpulan ulama kata no, mesti kena pasir juga. Kalau you nampak dekat kapal terbang, relax-relax je mamak tu dekat cermin kapal terbang dia ke, ataupun dekat body kapal terbang tu, Allahu Akbar kan. Jangan terkejut, jangan terkena sawan kerana dia buat benda yang dia percaya boleh. Kerana permukaan kapal terbang pun dikira permukaan. Dia bukan kita kena ambil pasir tau. Sebab korang pun nanti bila tag tu, faham tak? Mana ambil batu-batu dia untuk kan? Sebab ini dah masuk dalam isyarat saja, faham tak? Dia dah tak ada unsur membersihkan muka dah, tapi isyarat saja sebab tak ada air. Sebab kita buat bukannya betul-betul kan? Tangan tu bukannya kan? Dan tak ada kumur hidung semua dengan pasir, menunjukkan bahawa hal bersih tu dah tak ada isu dah sekarang ni. Isunya ialah isyarat dengan
menggunakan benda selain daripada air yang kita ada. Ya. At least understand je lah lap. Mana debunya? Kak tanya, mana debunya kan? Itu yang jadi perbincangan ulama tu. It has to be pasir. Sebab rumah Nabi dulu pun bukannya plastered kan. Dia kan batu-batu berbebek gitu kan. Maka dia memang pasir lah. Dan dia open kepada padang pasir. So ada banyak orang berbincang panjang macam ni lah. Saya punya kesimpulan, kalau apa yang saya buat saya sapu kapal terbang je. Saya sapu dekat body kapal terbang. Kita bincang panjang pun kita mesti ada beza pendapatnya. Akhirnya you just stick to wherever you are, tapi understand other people. Itu yang saya minta. Bila nampak, jangan terkejut. Dia ada pendapat dia. Okay. Macam di India, Ustaz, dia dalam kereta api, dia buka tingkap kereta api, dia buka tingkap, dia ambil. Yes. Ustaz, kapal terbang, Cannot go luar. You die lah. You been sucked out kan. Sucked in ke sucked out No, udara masuk kalau kapal terbang kan. Out pressure tinggi dalam Okay, Allahu'alam. So I can do that. So betul, kalau saya dekat kereta saya, kat bas apa, saya memang akan ambil yang luar. Okay, tapi sebab saya tak ada pilihan dalam kapal terbang, saya akan ambil dalam. Yes. Dan siapa yang pergi travel semua tu, stokin yang boleh sapu stokin very easy. Akhirnya kita perlu singki je. Dan tak perlu akrobatik sangat kan. Kan? Bahaya tau. Bahaya. Boleh sangkut sini tau. Bahaya betul. Lagi satu, pecah singki sebenarnya. Bukan semua singki kuat sangat. Betul actually. Pecah singki dan sebagainya. So relax je. Ambil semayang dekat singki. Bersih je. Tak ada air pecik-pecik kan. Relax je. Lepas tu air cicit sikit. Tutup baik. Dah. Allahu Akbar. Actually, dah tahunya yang kami betul lah pergi yang Geng-geng Arab lah. Salimah. Kata dia kaki ke sini is rude. Yes. Kotor. Dirty. Dia marah sangat. Why you wash your feet at the sink? Masya Allah. Ambil kau. Pada dia sangat-sangat kotor. Kita ni kotor. Basuh kaki dekat singki. Dia nampak itu je. Korang basuh kaki kat singki. Apa benda korang ni kan? What's your problem? Ya, I've been to that situation lah yang lady marah kita. Okay, kau lah. In travel group kan. Right. Tak fikir benda tu beforehand. Buat je. Trip tu baru I fikir kenapa dia tak buat. Orang seorang tuangkan air dekat kaki, seorang Mungkin kalau nak buat sangat. Kalau nak pun kan. cakap dengan the travel. Tambah pula, orang yang bermazhab Malaysia ni, dia kena air banyak. Dia tak boleh terima ambil air sikit, tutup paip. Dari tadi saya ambil wuduk kan, agak lengkap tak? Air banyak ni lagi. Tak habis lagi. Tapi kalau guna pipe korang ni, berapa gelen habis kan? Dan imagine semayang Jumaat, beratus-ratus orang semayang. The whole Malaysia tau. Kita bazir air just like that. Dan air kita tu air boleh minum tau. Bukan macam air kat India, Pakistan tu. Siapa pernah pergi India, Pakistan? Ya Allah, air dia karat. Tak tahulah. Punyalah karatnya air. You tak tergamak nak, bukan wuduk tau. You nak basuh, after you go to toilet pun tak tergamak. You faham tak? Sepatutnya air itu air paling simple lah. Bukan nak minum. Nak bubuh atas badan pun rasa macam bau besi, bau macam bangkai-bangkai separuh-separuh gitu. Something is so wrong. Saya akan shampoo rambut saya. Saya duduk kat India 3 bulan tau. 3 bulan duduk India sebab ada apa, tolong mercy Malaysia kan. Tolong apa, bantuan perubatan kan. Sebab orang ada banjir yang teruk dekat India belah utara. Nama tempat tu Bihar. Saya mandi, dalam mandi tu tak ada lampu semua kan. Dia tak ada electricity. So saya shampoo dari Malaysia, new and trendy. Okey lah kan. Wangi, Allah bestnya wangi kan. Teringat Malaysia. Lepas tu mandi, bau apa? Bau karat balik semua. Punyalah kita kena bersyukur lah. Kesimpulan saya, bersyukur. Kita punya air very well treated. Kita boleh minum dan tak sakit perut, generally speaking. Tapi dengan itu kita bazir atas nama agama. We have to change lah. Guna sikit je. Nabi guna untuk wuduk dengan baik-baik. Dia panggil satu mud.
one mood is this. Okay, cukup tak dengan ni? Wuduk semua sekali. Kaki tu untuk kita cukup kan? Bayangkan. Dan untuk mandi wajib, lepas ni saya akan cerita ni, 4 of this. Aduh, 4 macam mana ni? 1, 2, 3, 4. Itulah dia. Lebih kurang dalam separuh gayung ni mandi wajib. Kita selaut. Selaut sebab mandi wajib tau. Bukan mandi sunat, wajib weh. Okay, something is wrong with the way we think actually. We have to tukar sikit insyaAllah. Bab ini tak ada khilaf. Ini tak ada khilaf ni. Nabi memang guna air sikit, betul. Siapa guna air banyak, dia kurang faham fiqah. Sampai ke ulama' cakap, if you want to see, sister nama apa yang sebelah Syarilin? Laili. Naili. Naili. Sister dari apa ni kot? MAB daripada Malaysian Association for Blind. Sister, yang tadi saya sebut tu, air semayang tu, ialah Nabi guna satu tapak tangan dia lah. 2 tapak tangan tu, Syarilin tolong, 1 scoop lah. 1 scoop air. Itulah air wuduk Nabi, punya simpelnya air wuduk dia. Mandi wajib pula. Kan ada soalan tadi? Ada soalan lain tak selain tu? Semua boleh follow kita? Boleh. Mandi wajib macam mana? Saya nak cakap tadi apa tahu? Sama-sama ulama' ada tu macam sama-sama doang. Dia kata, if you want to see a person yang faham agama, you nak macam test dia, you tengok dia ambil semayang. Kalau dia ambil semayang air dia sikit, maknanya dia faham agama. Kalau dia ambil air banyak, maknanya dia kurang faham agama. Wah, subhanallah. Itu dia punya litmus test dia. Okay, next, mandi wajib. Mandi wajib kena macam mana? Lagi bagus kalau dalam laut, betul tak? Sebab kita tak puas hati sebenarnya. Mandi kena mandi betul-betul. Dan sebab nak kena mandi betul-betul ni, ramai pasangan suami isteri ada problem. Ada budak-budak sikit tak apalah sebab kita ini adult class generally You just talk. Ada isteri yang akan menolak ajakan suami kerana mandi wajib. Sebab dia kata besok pagi nak mandi wajib bang, setengah jam bang mandi wajib. Saya nak pergi kerja katanya. Isunya nak mandi je sebenarnya. Faham tak? Korang macam pernah dengar tak cerita macam ni? Tak pernah But you understand tak apa yang saya cakap ni? Sepatutnya sexual relationship is a normal thing. Faham tak? Zaman Nabi benda normal je. Tak payah nak fikir panjang sangat apa semua kan. Tapi sebabkan mandi wajib ni, dia menahan. Pada saya ini talbis iblis. Iblis sudah tipu kita, kata kalau you nak mandi kena mandi betul-betul weh. Nanti tak sah. Bila tak sah, astagfirullah. Habis nampak dia cakap macam mufti kan iblis ni. Dia bunyi dia macam mufti tapi dia jahat. Dia mainkan perasaan kita dalam bab-bab ilmu yang kita tak ada. Balik kepada surah Al-Ma'idah ayat 6, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu. Saya nak guna juga perkataan ni, cuba dengar baik-baik. Dia sebut faghsilu. Fa buang, sebab fa tu maka. Tinggal ghasala. Maksud ghasala apa? Ghusul, bukan basuh. Apa maksud ghusul? Dalam bahasa Arab, ghusul maksudnya mandi. Mandi. Maknanya mandikan muka kamu, kemudian mandikan tangan kamu, dan mandikan kaki kamu, tapi sapu kepala kamu. Okay, itu pahaman daripada hadis surah Al-Ma'idah tu, ayat Quran. Maknanya yang korang buat tu, korang dah mandikan lah tangan tu. So dalam mandi wajib, kalau korang dah mandikan, macam yang korang wuduk tu, bahagian ini sudah termandi. So dia tak ada timbul isu kena air mengalir, kena banyak. Sampai bila bang? Sampai puas hati. Sampai bulu-bulu roma ni semua settle, clear. Sebab kadang-kadang dia macam ada lubang-lubang specks of, macam ada butik apa, tambah-tambah yang jenis My Name Is Khan punya gang kan. Bulu banyak kan. Dia ya Allah, kena belik-belik lah sebab banyak.
You kalau ambil wuduk dengan cara macam tu, maka mandi wajib itulah dia. And the same of mandi is here and here and here and here and here and here. Sebab tu air boleh sikit. Maka ambil air semayang. Saya nak bagi contoh macam mana mandi wajib daripada sinki saja. Dari sinki je. Ataupun okay, normal situation lah. Korang ada shower tak semua? Ada semua shower Tak ada siapa duduk kat mana-mana jauh-jauh yang apa pun tak ada, tak ada. Shower kan? First kali, ini Nabi punya style. Ada hadis ni. Nabi akan masuk bilik air dan dia akan basuh dua kemaluannya. Step nombor 1. Depan dan belakang. Just wash. Second, ambil air wuduk. Macam yang saya ajar tadi. Kecuali kaki. Okey tak? Guna step semua tu kecuali kaki. Third step, start basahkan kepala bahagian kanan. Maknanya ambil air. Nabi tak ada shower tau. Saya anggap tak ada shower dulu, okey? Dia akan ambil air. Kemudian ambil air. Kemudian ambil air. Atau mungkin kalau gayung lah. Okay. Kanan. Sebab kita kena ratakan air. Macam kita ambil wuduk. Cumanya anggota jadi besar. Left. Habis ke belum? Settle. Kemaluan tak payah pegang dah sebab dah basuh tadi. Now the last one. Kaki, kanan dan kiri. Ambil air, basuh kaki. Kan saya kata tadi wuduk tadi tinggal kaki kan. Basuh kaki kiri. Dah. Mandi wajib settle. Wuduk pun settle. Boleh terus pergi semayang. Simple tak? Cara saya cakap pun kata lah, seminit settle lah ni. Kenapa aku duduk bilik air setengah jam selama ni? Settle. Okay. Sampai mana? Dari atas buku lali sampai ke bawah. Buku lali tu yang dua biji tulang tu. Faham? Okay, good. Number 1, number 2, number 3. Okay, number 1 masuk bilik air kan. Number 1 basuh dua kemaluan. Number 2 ambil air wuduk kecuali kaki. Number 3 mulalah basahkan tempat-tempat lain. Dan Nabi akan biasanya sunnahnya ialah dia start daripada kanan, kepala dulu. Kepala kanan dan kepala kiri, dan badan kanan dan badan kiri. Okay. Number 4 basuh dua kaki. You're done. Mana tempat sabun dan sebagainya, suka hati nak bawa mana-mana. Sabun tu open sebab benda sosial lah, kebiasaan. Tak nak sabun tak apa. Banyak ke air? Tak banyak. Tapi syaratnya mesti rata. Rata je. Yes. Sentuh dah. As long as air kena sudah. Tertib. Macam dia wuduk pun dia ikut tertib tu kan. Nabi buat tak 3 kali kanan kiri Siapa pernah dengar hadis tu? Setahu saya adalah Nabi akan basuh 3 kali. Tak sure. Nanti saya check balik hadis Yang 3 kali tu tak pasti. Mandi wajib tak adalah 3 kali kena mandi semua sekali, tak ada kan? Itulah mandi. Dah. Siapa yang rasa selama ni yang dia faham mandi wajib tu susah? Okay, good. Korang semua tak mandi wajib. Ada dia mana susahnya Syekh? Yalah, di mana yang you rasa macam susahnya? Yang pernah belajar dululah. Mandi dulu, mula mandi dulu, baru bersihkan semua. Okay. Yang pertama kali dah mandi kali kedua tak? Thank you. Yang dia ada orang belajar mandi normal dulu, kemudian baru mandi wajib. This is rubbish. Tak wujud langsung mengarut, tak sesuai langsung dengan syariat Islam. Tak sesuai langsung sebab diorang mandi susah kot. Air sangat mahal. Tak logik Nabi ajar macam ni. Wallah saya katakan, takkan korang jumpa satu hadis pun daripada 12,000 ke 15,000 hadis sahih Nabi mandi lain dulu baru mandi wajib. X yang besar saya bagi, bukan khilaf. Ni mengarut. Okay. Syarat. You kena mandikan your body, mandikan like you mandikan your hand in wuduk tu lah.
kan dia kena tak, janganlah saya saja skip. Betul tak? Kita kan habis semua kan. So ratakan air, that's the issue. Ratakan. So it has to kena lah. Confident kan? Confident dah? Rambut dah? Yes, rambut semua. Since you sebut rambut dan you seorang perempuan, ada sikit kemudahan untuk perempuan. Bagi mandi kerana haid, kerana menstruation yang sebulan sekali tu, bagi ramai majoriti orang sebulan sekali, setengah orang 2 bulan sekali, mandi tu kena buka rambut dan basahkan semua kepala ni. Clear? Semua rambut kena basah. Tapi untuk mandi yang sexual intercourse, yang terjadi mungkin lebih kerap logiknya, yang itu ada kemudahan untuk perempuan untuk tidak buka dia punya ikatan sanggul rambut dia. Cukup diorang ambil air 3 kali. Faham tak? Tak payah tangan tak payah masuk dah. Cukup ambil air 3 dengan tangan 3 yang kena kat kepala rambut dan forget about kepala dah. Tapi yang ini ni sesuai untuk negara-negara yang panas sebenarnya. Sebab kalau kita bawa kat Malaysia, kita panas dan lembab, rambut akan berbau, betul tak? Dan saya rasa orang perempuan Melayu tak akan buat pun benda tu. Dia akan uraikan rambut dan dia akan basuh. Sebab kita senang kering juga. Ada hair dryer apa kan. So saya rasa benda ini sesuai untuk Arab sebab dia kering tapi tak lembab. Macam tu Ya, faham tak? Dia humidity dia, dia kurang kelembapan. Jadi senang kering. Senang kering dan tak berbau. Tapi at least kita tahu ada hukum macam tu. Susah sangat? Okey. Sebab apa ada kemudahan macam ni? Sebab yang mana lebih kerap? Logiknya sexual intercourse lebih kerap daripada haid yang setiap bulan, untuk memudahkan perempuan. So lepas ni tak timbul isu susah dan sebagainya. It has to be very easy. Kalau guna shower, sister, sekejap you hold on to it okay. Jadi tadi Nabi kan, sekarang guna shower macam kita. Ini cara dia. Masuk bilik air, cangkung dan basuh 2 kemaluan. Dengan sabun tak sabun suka hati. Lepas ni dah tak payah pegang kemaluan dah, sebab dah settle. Now ambil wuduk, macam biar kita ajar ni. And then you start shower kan. Okay, kepala dah, lebihkan kanan, lepas tu kiri, lepas tu kaki, tutup shower, habis. Berapa minit? So easy, right? So easy. Itulah dia. Kalau you nak sabun, boleh tutup shower kejap, sabun pula. Lepas tu sekali, dah. Within that mandi wajib, you bersabun, no problem. Nabi guna sabun, tapi Nabi guna tanah. Nabi tak ada sabun buku tau. Tanah yang berbentuk, tanah tu sifatnya alkali. Sabun kita alkali tau kan. Kalau dia asid, dia masam. Cuba korang gigit sikit sabun, rasa dia apa? Tak masam. Dia rasa alkali lah. So Nabi akan guna tanah tau. Maksudnya selepas dia basuh kemaluan, dia akan lap tangan dia dekat dinding supaya ada alkali, faham tak? Dan just basuh tangan dia. That was the sabun lah. Okay. Sama semuanya kecuali rambut ada kemudahan untuk disebabkan sexual intercourse, yang mana tak payah nak lepaskan rambut untuk perempuan. Sebab zaman dulu perempuan suka simpan rambut panjang. Zaman sekarang rambut pendek, so mungkin tak timbul isu pun. Zaman dulu memang dia akan simpan rambut dan akan gulung. Kan? Memang dia akan berdandan dan sebagainya lah. Boleh, Nelly? Boleh? Okay, Alhamdulillah. Okay. Question? Yes, we have question. Isu bila mandi dan ambil wuduk tu, perlukah pakai kain basah? In view of our bathroom sekarang kan kecil dan tertutup compared to yang mungkin di luar. So, Kenapa nak pakai kain basah? Tak just nak tahu this kain basah coming from? tak pakai kain basah dan apa tengok lah apa lah. Nak tahu. Okay, good question. I want to know the why dulu. Mandi mestikah ada kain basah? Mesti ke pakai seluar pendek ke, kain kecil ke? Pernah ke kena? Pernah dengar kan? Saya nak tanya, korang semua buat ke? Saya yang lelaki lah, perempuan tak tahu. Dia mesti segan nak jawab. Geng-geng lelaki, korang buat ke? Jawab malu. Jawab pun malu. Betul? So kita dah tahu dah jawapan dia apa.
Nampak psycho. Kena psycho dah bang. Allahu Akbar. Kayak masa Imam Bukhari kan, dia dalam nak cerita kat kita pasal mandi bogel tak bogel ni kan? Dia bawa ke beberapa hadis. Antara hadis yang dia bawa ialah, kisah pertama ialah Nabi Muhammad pernah cerita pasal Nabi Musa. Nabi Musa ni, dia zaman Nabi Musa orang mandi sama-sama. Yang lelaki ni dia tak ada malu pasal kemaluan, sama-sama lelaki. They'll just mandi bogel. Tapi Nabi Musa akan jauhkan diri dan mandi seorang-seorang kat tempat lain. Bogel juga. Faham? Tapi bila diorang kata mana Musa, asyik-asyik mandi seorang-seorang, ni ada penyakit lah ni. Sebab takut kami tengok kemaluan dia. Faham tak? Sebab it is normal untuk diorang mandi sama-sama, dan tak kisah pasal nak pakai kain-kain basah ni. So orang dah mula sebarkan kabar angin bahawa Musa ada masalah di kemaluannya spesifik. That's why dia malu nak mandi dengan kami. Nabi dikutuk macam tu, mana boleh. Maka Allah akan selesaikan masalah ni. Bila korang kutuk dia macam ni dan memang dah spread dah, so Nabi Musa malu. Tapi sebab dia malu juga untuk mandi dengan orang, dia tetap mandi seorang-seorang. Dia ada malu ini, dan sekarang ada malu satu lagi pula. Orang fitnah dia. Satu hari waktu dia mandi, korang pernah dengar cerita ni? Waktu dia mandi, dia letak baju dia semua atas batu. Tak ada orang kan, dia seorang-seorang. Orang lain semua dah habis mandi. Mungkin dia mandi off hour lah. Dia tak ikut orang punya time mandi kot. Semua orang dah clear, dia mandi seorang-seorang, dia letak kain dia semua atas batu. Bila lepas mandi, dia nak bangun, ambil lah kain dia. Batu tu gerak ke depan. Batu tu lari. Dia kata, "Hey batu." Dia nak ambil, batu pergi lagi. Batu pergi lagi, bawa baju dia. Maka dia kejar, dan mengikut satu riwayat, nanti dia akan ambil dia punya tongkat dan pukul batu tu. Batu tu akan ada tanda lagi. Sebab Nabi Musa marah, "Kau malukan aku." Sebab apa tahu? Bila batu tu lari, Nabi Musa tak terfikir. Sebab dia nak ambil baju dia, dia lari kejar. Dia dah pergi kat tempat orang awam tau. Lelaki tengah lepak-lepak. Tengok, Musa tak pakai baju je. Terus selesai satu masalah. Apa dia? Orang lelaki ni tengok, Musa tu normal lah, kau ni pandai-pandai je. Faham tak? Pandai-pandai cakap Musa tak normal kemaluannya. Dia okey lah. Maka selesailah masalah fitnah itu. Just like that, very simple. Habis cerita tu. Dia tak ada isu malu dan sebagainya. Sebab sama-sama lelaki memang dorang open. Imam Bukhari letak ni di bawah tajuk mandi telanjang. Nak ceritanya, Imam Bukhari nak cuba cakap, kalaulah mandi tak pakai apa-apa itu salah, nescaya Nabi Muhammad waktu ceritakan kita pasal cerita Nabi Musa ni, dia akan terus bagi disclaimer siap-siap kat orang. Tapi korang janganlah semayang mandi macam tu, sebab syariat kita berbeza. Faham tak? Kalau tapi Nabi tak pernah bagi jawapan macam tu. Tak ada disclaimer. Maknanya Nabi tak kisah untuk orang mandi, ikut suka tu, itu benda peribadi tu. Tetapi ada satu hadis lain dalam Bukhari juga. Bila dia tanya kat Nabi, bolehkah mandi macam, kalau aku seorang kan, kalau aku bersama isteri aku, perlu ke aku berjaga-jaga? Nabi cakap tak perlu. Tapi kalau aku seorang-seorang, perlu ke berjaga-jaga sangat pasal aurat? Nabi cakap tak perlu. Tetapi malaikat itu juga engkau perlu malu kepada dia. Macam tu lah. Saya tak hafal very specific hadis tapi malaikat pun kau kena malu lah sikit tu. Maknanya jangan kat seorang-seorang kat rumah tak pakai apa-apa, tapi seorang kunci semua, kunci double padlock semua, tapi saja tengok TV tak pakai apa-apa kan. Okay. Jadi boleh jadi inilah dia yang Nabi maksudkan, sikit malu lah. Malaikat ada kiri kanan kau semua kan, adalah sikit shame lah. At least pakai seluar pendek ke apa. Itulah. Maka campur dua-dua hadis, kita boleh katakan tak ada siapa boleh kata mandi tak pakai apa-apa haram. Nobody can say that. Tapi ulama berbeza, makruh ke tidak. Imam Bukhari dengan cara disusun hadis, kita boleh faham dia nak kata you jangan cakap makruh pun. Sebab Nabi Musa pernah buat, dan Nabi Muhammad pernah cerita pasal tu, and dia tak pernah cakap apa-apa. Maknanya it's open. But if you want to close, it's better. You want to cover, it's better. Itu kesimpulannya. Dan ada ulama zaman sekarang contemporary lagi tambah cerita lagi. Zaman dulu mandinya ialah mandi share tau. Maknanya bilik mandi ialah yang telaga tu, yang diorang buat cover sikit. So from there ialah air. Diorang tak ada pipe-pipe. So mandi ialah mandian umum, so you have to cover. That's why that cover is important lah. Tapi sekarang bilik mandi kita dah jadi baju kita.
Bilik mandi kita dah cover for us alone, so dah settle lah. Tak perlu nak cover lagi lah. Pendapat saya ialah tak ada masalah. Okay, it's open, tak ada masalah. Yang dia ada perempuan Aurat perempuan dengan perempuan. Aurat perempuan dengan perempuan. ada hadis laki dengan laki. Ada. Memang ulama berbincang dan dia kata aurat perempuan dengan perempuan ialah pusat dengan lutut. Kenapa pusat dengan lutut? Sebab ada kalanya perempuan perlu menyusu baby. Sama-sama kawan borak-borak. So itu semua tak jadi isu. Sebab ada orang kata takkanlah tak bukan apa-apa kan. Perempuan malu kan. Sama-sama kawan pun takkan aku tak pakai apa-apa kat atas. Pakai seluar sampai 3 setuku je. Jom kita kawan-kawan. Kan? So perempuan akan fikir, apa pelik yang mazhab kita ni kan. Betul. Pusat dengan lutut je perempuan dengan perempuan. Jawapan dia, you know why ulama cakap macam tu? Sebab untuk menyusu anak. Semua orang, sebab perempuan zaman tu memang anaknya 10, 5, 7, 12 kan. Jumpa je mengandung, jumpa je menyusu. Faham tak? Simple. Normal life dia sangat simple. Dia pun tak engineer, tak arkitek macam korang ni. So pasal menyusu lah dia jadi simple sikit aurat perempuan dengan perempuan. Wallahu alam. Kita kena break sikit lah. Bagus break 5 minit yang betul. Tadi tipu tau. 5 minit tu dah jadi 10 tadi. 5 minit pergilah ambil minum-minum apa Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mandi wajib settle. Alright. Cuk. Niat. Okay, after this break.